Baik, penyediaan peluang pekerjaan rancak berlaku susulan pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Namun, apa yang kita pelajari sejak lebih 2 tahun lalu adalah kepentingan memiliki kepakaran dalam kalangan modal insan kita. Bagaimana usaha ini harus dilipat gandakan supaya keperluan industri dapat dipenuhi. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut, sudah bersedia di talian ialah Profesor Dr. Muhammad Sattar Rasul, Pengerusi Pusat Kajian Pembudayaan Sistem UKM. Selamat datang, Prof. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput. Baik, Prof. Umum mengetahui bahawa ekosistem pengajian TVET dapat menyumbang kepada kemampanan kemahiran negara dalam pelbagai sektor. Namun, apakah bentuk cabaran dalam mengarus-perdanakan program ini dalam sistem pendidikan negara? Adakah stigma atau persepsi menjadi cabaran? Terima kasih, Fahmi. Ya, cabaran ini tetap ada walaupun kita dah melihat kepada peningkatan kebolehpasaran graduan TVET itu. Namun ada jurang-jurang yang perlu kita penuhi ataupun kita kecilkan lagi lah supaya kebolehpasaran itu lebih meningkat dari tahun ke tahun itu. Cabaran imej ini sebenarnya masih ada, tetapi dia bukanlah cabaran yang utama kerana usaha kerajaan ataupun kementerian-kementerian yang berhubung kait dengan TVET ini sangat baik, di mana menyediakan peluang-peluang pengajian peringkat tinggi bagi graduan ataupun pelajar-pelajar yang ingin mengikuti TVET itu sentiasa ada, terbuka dan mempunyai laluan yang sangat banyak. Pelajar walaupun gagal di dalam SPM ataupun semasa PT3, mereka berpeluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sehinggalah ke Menara Gading. Tidak ada satu jalan yang tertutup bagi mana-mana pelajar di negara ini untuk mengikuti pelajar pengajian TVET itu. Tapi beberapa cabaran yang perlu kita fikirkan adalah di mana penyampaian TVET itu merupakan satu cabaran dalam memenuhi keperluan industri, di mana industri memerlukan seseorang pekerja yang kita kata memenuhi kehendak. Jadi saya melihat penyampaian di dalam beberapa institusi TVET ini perlu ditabah baik ataupun diperbaharui kerana kecairan kemahiran itu berlaku dengan luasnya di dalam institusi TVET sehingga menyebabkan graduan yang dikeluarkan itu tidak dapat memenuhi keperluan industri yang telah bergerak jauh, iaitu ke dalam satu perkhidmatan yang bersifat autonomous dan sebagainya. Malah institusi TVET masih lagi terkekang dengan beberapa perkara teori dan sebagainya. Jadi di sini penyampaian itu haruslah kontekstual dengan keperluan industri. Dan yang kedua saya melihat adalah pertindanan institusi dalam melaksanakan program-program TVET itu. Ini sangat ketara dan ada beberapa institusi yang di bawah institusi latihan kemahiran awam mengadakan program yang sama dengan institusi yang lain. Jadi ini merugikan negara. Sedangkan perkara ini tak sepatutnya berlaku di mana perlu ada keharmonian dia menawarkan program di dalam institusi latihan kemahiran awam itu sendiri. So saya kira cabaran yang ketiga adalah kebolehpasaran. So yang pertama tadi adalah penyampaian TVET harus kontekstual dengan industri. Yang kedua tadi adalah pertindanan program harus dinyahkan dan yang ketiga adalah kebolehpasaran. Dan apa yang kita lihat sekarang ini semakin meningkat kebolehpasaran tetapi masih tidak mencukupi. Di mana kalau kita lihat 44% kebolehpasaran yang mendapat gaji yang rendah, iaitu di bawah RM1,500 bagi lulusan diploma dan bagi lulusan pengajian tinggi di bawah RM2,000. Jadi itu merencatkan walaupun kebolehpasaran itu meningkat tetapi dari segi pendapatan itu masih lagi dikatakan tidak memenuhi keperluan seseorang individu itu. Terima kasih.
Ya Prof, selain daripada isu gaji minima seperti yang Prof sebutkan tadi, ada juga yang berpendapat bahawa kesukaran untuk mendapatkan pelajar di peringkat sekolah menengah bagi menyambung pembelajaran ke peringkat sijil dan diploma di kolej-kolej vokasional dan juga institusi TVET ini masih berlaku, terutamanya melibatkan program-program teknologi. Jadi bagaimana kita ingin menuai minat pelajar terhadap pembabitan mereka dalam program TVET ni Prof? Ya, dia sebenarnya bagi institut yang di peringkat sijil dan juga diploma, dia ada kekangan tu kerana enrolment semakin hari semakin rendah disebabkan bukan sahaja minat tetapi disebabkan pertumbuhan institusi ini itu sendiri. Pertumbuhan institusi itu utamanya kita lihat di bawah Kementerian Pelajaran itu college vocational. Jadi pelajar-pelajar daripada SPM ni telah memasuki college vocational sehingga menyebabkan beberapa institusi pengajian yang lain mendapat enrolment yang rendah. Jadi itu salah satu faktor yang mana perlu ada sinergi bila membangunkan sesuatu institusi TVET itu supaya bilangan populasi TVET itu dapat diberi sama rata untuk pengajian-pengajian di peringkat yang tertentu. Dan yang kedua, saya kira minat pelajar terhadap TVET ini tidak berkurangan sebenarnya. Dia banyak kepada perkara yang saya sebutkan tadi itu, iaitu terlalu banyak institusi yang menyebabkan institusi-institusi yang setelah sedia ada itu mendapat enrolment yang rendah. Jadi minat pelajar terhadap TVET dan juga satu lagi perkara itu STEM tu tidak pernah luntur kerana pelajar sekarang ataupun ibu bapa sekarang melihat bahawa sesuatu pendidikan itu sehingga dapat membolehkan anak-anak mereka atau diri mereka sendiri mendapat pekerjaan yang baik, mendapat pendapatan yang baik dan lestari di dalam pekerjaan. Itu sahaja matlamat sekarang. Dia bukan lagi seperti dahulu untuk mendapat sijil ataupun diploma ataupun ijazah. Jadi disebabkan itu juga adalah penyebab kepada faktor mengapa mereka kadang-kadang tidak memilih TVET peringkat kejuruteraan. Mereka memilih TVET dalam bidang-bidang yang lebih ringan, yang bidang-bidang yang kita katakan menampakkan keupayaan untuk mendapat pekerjaan ataupun melaksanakan pekerjaan dan mendapat gaji ataupun pendapatan yang baik. Jadi di situ ada TVET itu kita kata dalam bidang-bidang tertentu belajarnya sukar untuk menjadi seseorang yang mahir, untuk mencapai ke satu tahap yang tinggi tetapi gajinya tidak setimpal. Jadi itu yang menyebabkan setengah bidang itu tidak menjadi rebutan atau minat kepada pelajar-pelajar ini. Ya Prof, melihat kepada keterlangsungan program TVET ini, mampukah kita mencapai 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030? Adakah ia dapat direalisasikan dalam keadaan mendepani cabaran-cabaran ini Prof? Ya, secara optimistiknya memang kita mampu sebenarnya. Memang kita mampu. Kita pun antara negara yang mempunyai sistem pendidikan Tibet yang baik di rantau Asia ni. Ini memang telah diiktiraf oleh beberapa rakan-rakan strategik dalam bidang Tibet ini. Dia apa yang perlu dilakukan adalah Tibet itu tidak boleh dilihat seperti satu pengajian umum ataupun teori. Jadi banyak kecairan berlaku bagi institusi-institusi Tibet. Jadi program Tibet harus mempunyai konteks dengan industri secara langsung. Yang mana apabila dia mempunyai program contohnya otomotif, dia akan menyediakan pelajar untuk industri otomotif. Dan siapa yang akan iktirafkan mereka adalah industri tersebut. Tetapi ini tidak berlaku dalam kebanyakan institusi Tibet. Program-program mereka hanya dibangunkan oleh mereka bersama industri tetapi selepas itu mereka hanya melepaskan graduan itu tanpa kita kata ada networking ataupun jaringan yang baik dengan industri. Dia tidak seperti di Jepun. Maknanya apabila pelajar itu ingin sudah graduat, mereka telah mempunyai tempat-tempat pekerjaan. Ini bukan berlaku secara sendiri. Dia telah mempunyai hubungan yang baik dengan industri tersebut. Jadi jaringan ini kurang berlaku dalam institusi Tibet. Institusi Tibet kebanyakan berperanan seperti institusi pengajian tinggi yang lain.
yang mana hanya melahirkan graduan tetapi jaringan industri itu kurang. Dan satu lagi, daripada institusi WET, walaupun di peringkat diploma ataupun daripada kelahiran Malaysian Technical University Network, mereka harus diberi pengiktirafan CJ profesional. Jadi yang ini antara perkara yang boleh memajukan pelajar dan kita boleh capai matlamat kita. Tidak boleh hanya bergantung kepada ijazah yang diberikan itu saja. Itu diploma, sijil dan juga ijazah pertama. Dia perlu ada pengiktirafan profesional. Kerana industri sekarang memang memerlukan pekerja mengikut fungsi. Bukan mengikut sijil atau ijazah yang mereka perolehi. Mengikut fungsi. Jadi kefungsian ini hanya boleh diperolehi melalui mendapat CJ profesional. Kemudian satu lagi perkara yang sangat penting, boleh kata semua institusi TVET memang mengarahkan pelajar untuk menjadi usahawan sebagai job creator. Tetapi orientasi keusahawanan yang diberikan di dalam institusi sangat lemah. Jadi kita boleh perbaiki itu. Saya mengatakan sangat lemah, kenapa? Beberapa institusi mensasarkan 10% tetapi tidak sampai 1% yang menjadi usahawan. Kemudian dalam data, kalau kita lihat data grade dari KPT, 40% yang menjadi usahawan memperolehi gaji bawah RM1,000 sebulan. 80% bawah RM2,000. Jadi mana mungkin mereka boleh berjaya menjadi usahawan hanya dengan pendapatan sedemikian? Lebih baik mereka bekerja. Jadi itu yang menyebabkan ramai usahawan-usahawan muda yang tidak dapat melestarikan pekerjaan sebagai usahawan itu. Jadi orientasi keusahawanan yang diberikan di dalam institusi itu saya memang strictly memaklumkan bahawa tidak begitu kukuh. Dengan pengalaman tenaga pengajar dalam usahawan tu pun tidak cukup dan juga tidak melaksanakan usahawan secara praktikal dan sebagainya. Dan yang terakhir saya kira dalam kita nak mencapai matlamat yang disebutkan tadi adalah dengan bekerjasama dengan pemerintahan industri dengan bekerjasama dengan industri. Tidak kira di peringkat apa pun. Apa yang berlaku sekarang hanya daripada Kementerian Sumber Manusia, mereka mempunyai hubungan yang baik dengan industri. Mereka mempunyai industri lead body untuk mengiktiraf program-program mereka dan sebagainya. Dan kelahiran CJ Kemahiran Malaysia itu diterima pakai oleh industri. Tetapi bagi institusi yang lebih tinggi daripada itu, contoh dari Politeknik, College Vocational, College Community, malah MTON sendiri, mereka tidak ada rangkaian, tetapi bagi saya apa yang saya sebutkan rangkaian tu adalah rangkaian yang cukup mantap sehingga kita boleh menjamin pelajar itu mendapat pekerjaan. Bukan sekadar rangkaian yang hanya ada, cantik dilihat untuk membangunkan kurikulum. So, jadi ini boleh menyebabkan kebolehpasaran pelajar kita tinggi dan juga pelajar boleh lestari di dalam pekerjaan. Dan ada juga satu faktor yang kerajaan kena memainkan peranan, iaitu gaji kepada lulusan TVET ini. Walaupun disebut tadi memanglah industri kena memikirkan banyak faktor untuk memberi gaji, tetapi saya melihat pelajar saya dan juga orang-orang yang terdekat dengan saya, mereka mempunyai kemahiran yang tinggi. Pelajar sekarang tidak seperti pelajar dahulu. Mereka membangunkan sesuatu bagi industri atau kilang itu, malah gaji mereka masih rendah. Dan mereka terpaksa bekerja 2 kali ganda untuk mendapat gaji yang baik. Contohnya gaji yang diterima hanya 1,800. Tetapi mereka terpaksa bekerja 2 kali ganda untuk mendapat gaji 4,000. Jadi masa kehidupan mereka tu sangat-sangat jadi tidak menarik bagi mereka. Itu menyebabkan kelestarian mereka di dalam kerja tu tidak ada kelangsungan. Terima kasih.